Assalamualaikum, apa khabar semua? Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan keberkatan untuk kita teruskan kehidupan kita dalam keadaan negara kita sedang diuji dengan pandemik COVID-19. Boleh dikatakan sejak kebelakangan ini, rata-rata rakyat Malaysia risau, gelisah dengan situasi COVID-19. Apabila kita lihat kadar jangkitan COVID-19 ini makin meningkat, walaupun selepas 37 hari kita melaksanakan lockdown di seluruh negara. Tetapi kenapa perkara ini dilihat seperti tidak dapat diuruskan dengan baik? Jadi saya mengambil satu inisiatif untuk turun bertanya kepada MKN dan juga Kementerian Kesihatan tentang kenapa kadar jangkitan ataupun situasi COVID-19 ini makin meningkat sedangkan kita sudah lockdown lebih 37 hari. Mesti ada satu perkara atau keberkesanan atau tidak keberkesanan apa yang berlaku. Jadi rata-rata apabila saya tanya, saya dah dapat jawapannya. Mereka ni pun satu, ada jawapan, mereka tak nak bagi penerangan jelas kepada rakyat sehingga menjadikan kegusaran kepada rakyat. Apabila saya bertanya dan menyemak dan membuat kajian terhadap apa yang berlaku, rupa-rupanya sejak 1 bulan kes tinggi ini kerana kerajaan, MKN, KKM sedang melaksanakan program saringan besar-besaran dalam negeri Selangor dan juga wilayah persekutuan. Kerana dua negeri ini merupakan negeri yang orang cakap kadar jangkitan tertinggi dalam negara kita. Maka saringan besar-besaran ini telah diadakan di beberapa mukim dalam negeri Selangor, Malah dan beberapa lokaliti ibu negara yang dah telah dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan. Nak sebut pun susah sebab banyak sangat, PKP lah, PKBB lah, PKPD dan sebagainya. Inilah menyebabkan punca kes harian meningkat dalam negara kita disebabkan dua negeri ini. Ini berlaku untuk memastikan selagi ujian saringan giat diadakan oleh Kementerian Kesihatan dalam kawasan ini, jumlah kes akan meningkat. Kalau kita tak cek, ia menjadi orang cakap secara senyap lagi bahaya. Maknanya kalau tak buat saringan besar-besaran ni, kita tak tahu siapa carrier, siapa yang dah dijangkit dan sebagainya. Maka tindakan kerajaan hari ini mengambil inisiatif untuk melaksanakan ujian saringan di seluruh kawasan yang dilihat kawasan zon merah. Selangor dan Kuala Lumpur PKPD ini sedang dilaksanakan. Kita tahu, terutama dalam negeri Selangor dan juga dalam Kuala Lumpur, saringan besar-besaran diadakan di lebih 36 mukim dalam Selangor. Dan kawasan-kawasan yang telah dibuat PKPD dalam negeri wilayah juga sedang giat dijalankan. Cuma kali ini kita lihat berbagai inisiatif yang baru, iaitu PPV dilaksanakan di kawasan dilihat ada zon merah, dilaksanakan pusat penerimaan vaksinasi dan sebagainya. Ini sebahagian daripada yang sedang berlaku dalam negara kita. InsyaAllah jikalau program ini berterusan, walaupun kadar jangkitan ataupun saringan besar-besaran ini lihat jumlah kes yang meningkat begitu tinggi, InsyaAllah jikalau ini berterusan, kita boleh lihat kadar jangkitan ini akan menurun, terutama di kawasan-kawasan zon merah, iaitu kawasan PKPD ini akan diturunkan. Jadi inilah sebabnya mengapa kes makin meningkat dalam negara kita. Kerajaan ni pula masalah, sepatutnya program penerangan jelas perlu diadakan kepada seluruh rakyat Malaysia. Kepada Menteri Penerangan, berilah penjelasan penerangan yang jelas kepada rakyat Malaysia agar tidak ada kegusaran atau ketakutan yang tercipta dalam jutaan rakyat Malaysia. Saya juga membaca kenyataan daripada Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Noor Mohamed Isham, nama pun silap. Tan Sri Dr. Noor Hisham kemarin yang menjelaskan perkara sama. Peningkatan ini berlaku kerana pelaksanaan aktiviti kesihatan awam di seluruh negeri Selangor dan Kuala Lumpur. Beliau juga bercerita di mana Selangor telah menyumbangkan 42.02% daripada 47,811 kes bagi tempoh 1 Julai sehingga 7 Julai. Berbanding dengan hanya 38.33% daripada 40,973 kes tempoh daripada 24 Jun sehingga 30 Jun.
Jadi Kuala Lumpur pula menyumbang lebih 13% daripada 1 Julai sehingga 7 Julai berbanding 12.29% daripada 24 Jun sehingga 30 Jun. Jadi apabila kerajaan mengumumkan pelaksanaan PKPD pada beberapa mukim dan Selangor, lokaliti tertentu dalam negeri Selangor, mereka melaksanakan mass checking. Disebabkan itu, kes semakin meningkat. Saya ingin menyatakan apabila saya bertanya kepada Timbalan Perdana Menteri baru-baru ni tentang isu kilang yang menjadi keresahan seluruh rakyat Malaysia, terutama dalam negeri Selangor. Beliau menegaskan, Timbalan Perdana Menteri menegaskan, semua serbuan harian akan diteruskan, malah akan dipertingkatkan terhadap kilang-kilang dan permis perniagaan khususnya di kawasan berisiko dan kawasan PKPD. Beliau juga menegaskan tidak akan kompromi sama sekali dengan mana-mana kilang atau premis perniagaan yang telah melanggar SOP. Serbuan harian juga akan meningkat. Ini adalah kenyataan yang saya dapat secara terus daripada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Kemarin saja lebih 56 kilang dan premis perniagaan yang gagal mengikut prosedur ataupun SOP telah diarahkan tutup serta merta. Manakala semalam hari Ahad, weekend, orang tak kerja, dia kerja. Diarahkan lagi 52 buah kilang dan premis perniagaan menerima arahan yang sama. Semalam saja saya dimaklumkan pasukan Task Force Operasi Pematuhan telah melaksanakan lebih 85,123 pemeriksaan atau snap check ke seluruh negara. Jadi kepada rakyat Malaysia, saya lihat Timbalan Perdana Menteri Kerajaan hari ini sedang bergiat aktif untuk memastikan penyelesaian tentang isu pandemik COVID-19 ini. Tapi apa yang pasti, semuanya juga bermula pada diri kita. Saya nak ucap tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia yang begitu konsisten, begitu besar hati, yang mengikut arahan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu lockdown 2.0 ni. Jadi saya mohon rakan-rakan semua bersabar dan program Bendera Putih ni teruskan. Kalau ada kawasan-kawasan ataupun jiran-jiran kita memerlukan bantuan, kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab sama-samalah kita salurkan bantuan kepada rakyat Parlimen Subang. Pejabat UMNO bahagian Subang akan melaksanakan program food bank tiap hujung minggu untuk kita salurkan bantuan secara terus. Kalau kata sebelum ini mereka kata kena betuk, tak pergi hantar dan sebagainya, ada yang dapat, ada yang tak dapat. Jadi ini menjadi banyak pertanyaan dan sebagainya. Ada kata yang dapat semua kroni dan sebagainya, tak betul. Jadi bagi saya satu cara penambahbaikan adalah saya memaklumkan di mana rakyat Parlimen Subang boleh mendapat secara terus bantuan makanan asal dan sebagainya, iaitu di Pejabat Bahagian UMNO bahagian Subang setiap hari Ahad. Jadi kita menyerahkan pek bantuan ini tanpa mengira agama, bangsa maupun fahaman politik untuk kita ringankan beban rakyat dalam negara kita. Jadi pada rakan-rakan di luar sana, rakan-rakan korporat dan sebagainya sana, pemimpin-pemimpin yang ingin menyalurkan bantuan kepada Parlimen Subang, saya selaku Ketua UMNO bahagian Subang sentiasa terbuka hati, terbuka kecil tapak tangan, nyiru saya tadahkan untuk saya menyalurkan barangan anda kepada rakyat di Parlimen Subang. Jadi sama-samalah kita usahakan yang terbaik, sama-samalah kita memikirkan perkara yang terbaik. Apapun kepada pihak kerajaan, terutama Kementerian Penerangan, laksanalah program penerangan dengan baik. Berilah penjelasan yang baik kepada rakyat yang rata-rata mahukan jawapan. Jangan membuat mereka bertanya-tanya. Kerana hari ini apabila tidak ada jawapan, menjadikan keresahan dalam negara kita. Dan akhir sekali, saya Al-Mazhar bin Haji Bonifah, Ahli Majlis Tertinggi UMNO Malaysia, merangkap Ketua UMNO bahagian Subang, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Kita jaga kita. Peace.